hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, muka surat 153 ayat 27. Orang lain mungkin tak masuk lagi, kita jalan dulu pelan insya-Allah. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ya Bani Adam, terjemah dia wahai anak-anak Adam. La janganlah. Yaftinannakum menyesatkan kamu. Yaftinannakum menyesatkan kamu. Syaitan oleh syaitan. Kama sebagaimana akhraja dia mengeluarkan, dia syaitan dia mengeluarkan abawaikum kedua ibu bapa kamu. Abawaikum kedua ibu bapa kamu. Maksud kedua ibu bapa kamu kat sini adalah Nabi Adam dan juga isterinya. Min daripada Al-Jannah syurga. Al-Jannah syurga. Yanzi'u ia menanggalkan. Syaitan ia menanggalkan. Anhuma daripada mereka berdua. Libasahuma pakaian mereka berdua. Liyuriyahuma untuk dia memperlihatkan kepada mereka berdua. To show them sawatihima aurat keduanya. Okey, Puan Izawani terjemahkan ayat pertama kita, ayat 27. Puan Izawani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anak Adam, janganlah menyesatkan kamu oleh syaitan sebagaimana dia mengeluarkan. kat sini tertinggal. Sebagaimana dia mengeluarkan kedua ibu bapa kamu, iaitu Adam dan isterinya daripada syurga. Ia menanggalkan daripada mereka berdua pakaian mereka berdua untuk ia memperlihatkan kepada mereka berdua aurat keduanya. Okey. Terima kasih Puan Izawan. Di minggu lepas Allah Ta'ala cakap pada kita semua ayat 26. Wahai anak Adam, kami telah menurunkan untuk kamu pakaian kamu dan sebagai perhiasan untuk kamu. Sebaik-baik pakaian adalah taqwa. Itulah sebahagian daripada ayat-ayat Allah, peringatan Allah, tanda-tanda kuasa Allah agar mereka mengambil pengajaran. Lepas Allah cakap pasal pakaian minggu lepas, ayat 26. Minggu ni ayat pertama kita masih lagi pakaian. Maka Allah kata, wahai anak-anak Adam, janganlah syaitan memperdayakan kamu, menyesatkan kamu. Allah Ta'ala kata, wahai anak-anak Adam, janganlah syaitan memperdayakan kamu, menyesatkan kamu. Sebagaimana syaitan telah berjaya memperdayakan dan menyesatkan atuk nenek kamu, itu Nabi Adam dan isterinya. Kesan daripada kejayaan syaitan membuat Nabi Adam dan isterinya makan pohon yang tak dibenarkan, maka syaitan telah buat tercabut dengan cepat pakaian Adam dan juga isterinya. Yang zi'u ni tercabut dengan sangat-sangat cepat. Makan terus tercabut. Jadi apa maksud Allah Ta'ala pesan jangan tercabut pakaian ni? Saya nak tunjuk perkataan tanzi'u tu. Tolong baca Puan Nuraini Bahru, surat 529. Boleh tak? 529, ayat 19, ayat 20. 529. Ayat 19, ayat 20. Ayat 19 tu ada tanzi'u. Kalau sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang page 153 ayat 27. Kita sedang bincang ayat 27 surah Al-A'raf. 529 ayat Ustaz? 19 dengan 20. Okey. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus, yang membuatkan manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Okey. Terima kasih Puan Noraini Baharu. Nak tanyalah Puan Noraini, bila datang putih beliung, pokok yang tercabut tu tercabut cepat ke tercabut lambat-lambat? Pokok yang tercabut. Puting beliung, Ustaz. Putih beliung ni. Aha. Bila pokok tu tercabut, dia tercabut terus ke dia tercabut sikit-sikit? Terus, Ustaz. Tercabut terus. Yes. Tercabut terus. Bukan tercabut sikit-sikit. Okey. Bila Allah SWT mengatakan, bila puting beliung datang, pokok tercabut. Bila pokok tu tercabut, dia bukan tercabut sikit-sikit. Tercabut terus daripada tanah. Tu tanzi'un. Ayat 20 tu ada perkataan tanzi'un. Dia mah sweeping away, man. Buat orang melayang, pokok melayang. Puan Zafirah masuk 2 kali ke? Puan Zafirah Kamarudin ke macam mana? Saya dah keluar Ustaz lagi satu, sorry. Oh, tak apa. Saja takut tadi orang lain. Okey, baik, tak ada masalah. So, nak ceritanya, syaitan bila dia goda Nabi Adam dan isterinya Hawa alaihi salam di syurga dulu, terus tercabut pakaian mereka berdua. Apa makna pakaian? Pertama, pakaian kat sini kita terjemahkan ketakwaan ataupun keimanan. Kat syurga dulu, bila Nabi Adam ditipu oleh syaitan ataupun iblis, tercabut pakaian mereka. Kat dunia ni, bila anak Adam kita ditipu oleh syaitan dan iblis, adakah tercabut keimanan? Adakah tercabut pakaian? Soalan. Nabi Adam dulu, masa kat syurga, lepas kena tipu dengan iblis, terbuka pakaian. Betul? Kita kat dunia, lepas kena tipu dengan iblis, terbuka tak pakaian? Soalan. Puan Noraini Baharum, Puan Zafirah, Puan Izawani, kat dunia ni, kita kena tipu dengan syaitan, terbuka tak pakaian? Puan Noraini Baharum. Buka, Ustaz. Terbuka? Tengok kes. Tengok kes, Ustaz. Tengok kes. Okey, kalau zina, liwat tu mungkinlah kita kata orang tahu akan buka pakaian untuk buat perbuatan tersebut. Tapi kalau syaitan hasut kita untuk ambil rasuah, iblis hasut kita untuk ambil duit daripada sumber yang haram, iblis hasut kita untuk tak nak solat, tak payah solat, adakah terbuka pakaian? Tidak. Taklah. Kan, orang yang ambil rasuah, dia tahu rasuah haram, tapi iblis hasut ambil dia dulu, dia taubat, dia pun ambil rasuah. Adakah terbuka pakaian? Tak terbuka pakaian. Jadi makna terbuka pakaian kat sini ialah terbuka iman, terbuka ketakwaan. Terbuka iman dan juga terbuka ketakwaan. Jadi orang yang sedang berzina, sedang mencuri, orang sedang berzina ataupun sedang mencuri, masa tu iman dia sedang tercabut. Masa tu iman dia sedang terbuka. Nabi kata la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqun wa huwa mu'min. Masa orang tu sedang berzina, dia tercabut iman. Okey, masa orang tu sedang mencuri, dia tercabut iman. Jadi bila syaitan buat orang tu berzina, mencuri, minum arak dan sebagainya, maka masa tu kalau bab zina terbuka pakaian lah kan. Minta maaf banyak lah kalau sebut orang tu syaitan berjaya buat dia jadi seorang pezina, betul lah terbuka pakaian dia. Tapi mencuri, mana ada orang mencuri kena buka pakaian sebelum mencuri, pelik lah nanti kan. Kenapa buka pakaian ni? Saya nak mencuri. Tak. Jadi maksud syaitan buka pakaian anak Adam lepas anak Adam buat dosa ialah syaitan berjaya mengeluarkan iman dia daripada hati dia. Syaitan berjaya mengeluarkan iman dia daripada diri dia. Okay, tengok hadis saya share kat skrin. Saya cuba baca lah. Kalau tak betul, bunyi dia pelik sikit, tolong beritahu saya lah bacaan betul punya. Okay, ni hadis kat skrin. Mengenai orang yang sedang buat dosa. Bukan zina saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. The Messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam said, the adulterer, penzina lah, okay, is not a believer at the moment when he is committing adultery.
Jelas Orang yang buat zina, masa dia berzina tu dia tidak beriman. Kerana apa? Masa tu iman dia tercabut. And the wine drinker is not a believer at the moment when he is drink wine. Peminum arak, dia tidak beriman masa dia minum arak. Jadi orang minum arak buka pakaian tak? Tak buka pakaian pun. And the thief is not a believer at the moment when he is stealing. Pencuri adalah orang yang tidak beriman ketika mana dia sedang mencuri. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan juga orang yang merompak jalanan. Orang yang merompak jalanan ni dia tidaklah beriman ketika mana dia merompak jalanan, merompak secara terang-terangan, sedangkan manusia memandang kepadanya, masa tu dia tidak beriman. Jadi jelas ya sahabat-sahabat, masuk hadis tu. Bila syaitan berjaya buat orang tu berzina, mencuri, merompak, minum arak, ataupun contoh lain zaman sekarang, ambil rasuah, terima rasuah, masa tu tercabut pakaian ke? Kalau zina meliwat, cabut pakaian lah, na'udzubillah min zalik. Itu salah satu contoh. Tapi kalau orang tu mencuri, minum arak, mana tercabut pakaian? Jadi maksud tercabut pakaian kat sini adalah syaitan berjaya cabut iman dia, syaitan berjaya cabut ketakwaan dia. Habis berzina, masuk balik iman dia. Habis dia mencuri, masuk balik iman dalam diri dia. Itu maksud ayat ni. Jelas puan orang ni baharum? Jelas Ya, Ustaz. Okay. Tapi kalau orang tu berzina, biasa cabut pakaian lah kan. Itu biasa, normal lah tu. Okay, ini satu terjemah pada syaitan cabut pakaian. Terjemah kedua, syaitan cabut nikmat. Dalam syurga dulu, Nabi Adam bukan sekadar dapat pakaian free. Nabi Adam dapat makan free, dapat tempat tinggal free, minum free. Nikmatlah dalam syurga. Jadi bila Nabi Adam langgar perintah Allah, jangan makan yang Allah Ta'ala tak bagi makan, maka semua yang syaitan dapat dalam syurga tu, semua yang Nabi Adam dapat dalam syurga tu dah tak dapat lagi. Saya cari muka surat sekejap. Surah Taha, tolong baca Puan Zafira, surah Taha. Muka surat 320. 320 ayat 117, 118, 119. Boleh? Puan Zafira. Ya Ustaz, surah Taha 320, 117, 118, 119. 117. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu. Oleh itu, janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari syurga. Kerana dengan demikian, engkau dan isterimu akan menderita. Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga itu dan tidak akan bertelanjang. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam syurga itu dan tidak akan merasa panas matahari. Okey, terima kasih Puan Zafira. Jadi Nabi Adam dan isterinya dalam syurga tak rasa lapar, tak rasa dahaga, makanan ada 24 jam. Pakaian pun ada semua, tak panas, tak sejuk. Selesa lah kita kata, complete set lah. Semua Allah sediakan dalam syurga tersebut. Senang cerita apa dia? Nikmat. Nabi Adam dan isterinya sentiasa berada dalam nikmat. Betul kan? Tapi bila langgar satu perintah Allah, dapat lagi tak? Habis tak dapat. Makan free, minum free, tempat tinggal free, pakaian free. Yang sebelum ni senang dapat free, habis Allah Ta'ala tarik semula. Kerana apa? Kerana diperdaya oleh syaitan buat benda yang Allah Ta'ala larang. Jadi makna kedua, cabut pakaian. Tadi maksud cabut pakaian pertama, cabut iman, cabut taqwa. Makna kedua sekarang, tercabut pakaian ialah tercabut nikmat. Banyak tak orang, bukan tak banyak ke, adalah kat dunia ni orang yang mungkin dia ada jawatan. Kerja kerajaan ke, kerja swasta, tak kisah, dia ada jawatan. Gaji dia sedap lah bulan-bulan. Gaji dia bulan-bulan 8,000, 9,000, 10,000. Tinggi tak? Tinggi lah contoh. Ini sekadar contoh. Tapi dia ni gisak dadah. Dia ni gaji dah besar, dia ambil rasuah. Gisak dadah, dia ambil rasuah. Dia mencuri. Tengok kena tangkap dengan SPRM. Kena tangkap dengan agensi dadah contoh.
Jadi bagaimana dengan kerjaya dia? Bagaimana dengan kerjaya dia? Habis lah. Sebelum ni dia sekeluarga hidup mewah. Tak adalah mewah kaya gila-gila, tapi okey lah. Ada duit bayar kereta, ada duit bayar rumah, ada duit bawa anak isteri pergi jalan-jalan. Tapi dia pergi buat dosa. Contoh buat dosa, dia mencuri. Kawan dia ajak mencuri, dia pergi mencuri. Jadi kesan kena tangkap pada kes mencuri tu, kena penjara 6 bulan, 7 bulan. Apa jadi dengan kerjaya dia? Habislah kerjaya dia. Kalau dia politician, contoh, na'udzubillah min zalik, dia politician, orang angkat dia sebagai wakil politik. Tengok dia dapati buat kesalahan jenayah A, B, C, jenayah A, jenayah B, jenayah C, contoh. Sebelum ni dia dapatlah gaji yang sedap dengan sebab politik dia tu, jawatan dia. Tapi bila dia dah buat kes, orang dah tak. Orang buang dia tu jawatan tersebut. Ni macam mana? Sebelum ni bulan-bulan dia dapat 10,000 hasil jawatan dia. Tapi kerana buat dosa maksiat, dah tak dapat jawatan tu lagi, dah tak dapat gaji macam tu lagi. Maka macam mana kehidupan dia? Susah. Senang cerita kita kata apa? Dosa maksiat menyebabkan kerjaya seseorang tu binasa. Jadi senang cerita, syaitan akan buat seseorang tu hilang nikmat. Macam mana hilang nikmat? Bila dia buat dosa maksiat, nikmat dia yang Allah bagi pada dia sebelum ni habis. Ramai je orang yang dulu bagus kerjayanya, tapi sebab terlibat dengan rasuah tu, terlibat rasuah, masuk penjara, contoh 5-6 bulan. Macam mana nak bayar kereta, macam mana nak bayar motor, 5-6 bulan, contohlah. Sebab tu, tengok habis kat skrin, jaga-jaga pada dosa maksiat. Tengok habis kat skrin. Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Imam Ibn Majah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemah dia, awas kalian dari berbuat maksiat. Kerana apabila seseorang hamba melakukan satu maksiat, maka dia akan disekat daripada mendapat rezeki yang disediakan untuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat yang telah bermaksud. Ayat ini dalam surah Al-Qalam lah. Lalu Nabi kata, mereka terhalang daripada mendapat hasil kebun mereka kerana dosa yang mereka lakukan. Okey? Jadi kalau orang tu buat dosa, Allah Ta'ala akan sekat rezeki dia. Patutnya dia dapat tu, dapat ni, dapat ni. Tahun depan dia dah fikir dia naik gaji. Contoh, tahun depan nak naik gaji, tahun depan dapat bonus. Tapi sebelum sampai tahun depan, dia pergi ambil rasuah. Contohlah, contoh paling mudah ambil rasuah. Kena tangkap dengan SPRM. Jadi buruk tak nama dia? Buruk nama syarikat dia. Jadi mungkin dibuang kerja ataupun diturunkan pangkat. Jadi bila kena buang kerja, kena turun pangkat, macam mana kehidupan dia? Dah tak senang macam sebelum ni. Boleh? Itu tafsiran yang kedua, buka pakaian. Tafsiran yang ketiga, terbuka pakaian, maksudnya buka pakaian secara literal. Maknanya apa? Syaitan berjaya tipu manusia sampai manusia buka pakaian. Sepatutnya manusia bila buka pakaian rasa malu. Bila buka pakaian, rasa malu. Manusia ni bila buka pakaian, rasa malu. Sebab Allah turunkan pakaian ayat minggu lepas, ayat 26 minggu lepas kan. Puan Zafirah, Cik Syukri ada ke? Ada Ustaz. Okey, tolong baca ayat minggu lepas, ayat 26. Page kita sekarang 153. Ayat berapa? 26. Kita sekarang 27, ni ayat 26. Oh, okey. Ayat 26. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Terima kasih Encik Syukri. So poin ayat minggu lepas tu, Allah turunkan pakaian untuk tutup aurat. Allah turunkan pakaian untuk tutup aurat. Betul. Nikmat Allah untuk manusia, pakaian untuk tutup aurat. Tapi syaitan berjaya tak tipu manusia untuk buka aurat? Berjaya. Sama ada buka aurat untuk zina, untuk meliwat ataupun nak dosa-dosa maksiat lain. Ataupun hari ni, orang kafir termasuk memang dah lama termasuk ni, orang Islam pun sama. Makin dibuka pakaiannya, makin rasa bangga, makin rasa lagi cantik, makin rasa lagi hebat, makin rasa lagi bagus, makin rasa macam-macam. Patutnya sifat manusia, bila Allah bagi pakaian tertutup aurat, malu nak buka aurat. Malu, takut, segan, rasa bersalah. Patutnya lah. Tapi syaitan berjaya, buang perasaan malu, segan, rasa bersalah tu. Sebenarnya, kalau kita bincang,
Bukan sekadar orang Islam ada sifat malu buka aurat ni. Orang India. Walaupun mereka agama Hindu. Orang India, walaupun mereka agama Hindu. Tengok anak mereka pakai, anak perempuan mereka, cucu perempuan mereka pakai pelik-pelik. Bising tak? Nenek mereka yang Hindu. Bising. Kokang bising. Maksudnya, beraurat ni bukan saja orang Islam. Bukan saja agama Islam menyuruh anak cucu cicit mereka tutup aurat. Agama-agama lain pun, Kristian dulu-dulu pun mana ada pakai macam hari ni. Tengok pendeta-pendeta wanita Kristian kat gereja pakai macam mana. Tak ada lah macam hari ni. Betul kan? Jadi saya tak nak kata agama Islam dia suruh manusia tutup aurat. Tak. Seluruh agama akan ajak umat dia untuk tutup aurat. Kerana manusia yang tak tutup aurat tu tak sempurna. Tapi syaitan berjaya buat hari ni, ramai tak orang buka aurat? Ramai. Ramai sangat orang buka aurat. Baik Islam, baik bukan Islam. Buka aurat. Makin buka, makin rasa bangga. Makin buka, makin rasa hebat. Baik lelaki, baik perempuan. Baik lelaki, baik perempuan. Makin buka aurat, makin rasa bangga, makin rasa hebat, makin rasa makin lawa, makin orang bagi perhatian. Berjaya tak syaitan? Berjaya. Dan bila kita tegur ni, kenapa awak buat pakai macam ni? Lepas tu dia pun jawab, Allah tak pandang zahir, Syekh. Allah tidak memandang zahir. Allah tidak melihat luaran kamu. Allah melihat hati-hati kamu. Bagi alasan tu. Sedangkan tanpa dia sedari, dia telah pun diperdaya oleh syaitan sehingga dia berjaya buka aurat dia. Okey? Boleh? Jadi orang-orang yang buka aurat, sama ada dia Islam ke bukan Islam ke, orang tu telah pun berjaya ditipu oleh syaitan sehingga terbuka aurat mereka. Jadi kalau keluar soalan periksa akhir tahun nanti, apa makna pakaian kat sini? Ada berapa jawapan dia? Apa makna pakaian kat sini? Ada berapa jawapan dia? Puan Izawan ni? 3. Pertama? Cabut nikmat. Nabi Adam dapat makan minum di syurga. Itu nombor 2. Pertama tadi terbuka ketakwaan, keimanan. Yes. Pertama, keimanan dan ketakwaan. Kedua, Cabut nikmat tadi. nikmat-nikmat. Ketiga, Tanggal pakaian yang sebenarnya. ya, literal. Makna literal. Yang ketiga, makna literal, pakaian tu maksudnya memang betul-betul pakaian lah. Memang betul-betul pakaian. Jadi Allah kata, wahai anak Adam, hati-hati jangan sampai syaitan berjaya membuka aurat kamu, membuka pakaian kamu. Jadi pakaian tu ada 3 tafsiran. Pertama, jangan sampai syaitan berjaya keluarkan iman kamu. Orang yang syaitan berjaya buat dia berzina, buat dia mencuri, buat dia ambil rasuah, maka orang tu sebenarnya telah tercabut iman dia masa dia buat dosa tersebut. Yang kedua, nikmat-nikmat. Apa kita ada hari ini? Nikmat daripada Allah. Dengan sebab dosa maksiat kita buat, Allah akan tarik nikmat tersebut daripada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, makna pakaian kat sini benar-benar memberi makna pakaian, iaitu Allah Ta'ala, syaitan, iblis, berjaya buat manusia buka pakaian tanpa rasa menutup satu kesalahan, tanpa rasa menutup satu dosa maksiat. Jadi boleh teruslah. Sebab apa? Aku walaupun seksi tapi aku tak mencuri. Tu orang tu tutup aurat pakai tudung tapi ambil curi kat 7-Eleven contoh. Walaupun aku ni tak tutup aurat tapi aku tak ambil rasuah. Tu pemimpin tu isteri pakai tudung, dia ambil rasuah contoh. Jadi dia rasakan dia lagi baguslah pada orang yang tutup aurat sebab dia tak mencuri, dia tak ambil rasuah, dia tak mengamalkan perbuatan-perbuatan kesalahan yang lain. Jadi seolah-olah dia yang tak tutup aurat tu tak bersalah langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Sambung ayat 27, page 153 ayat 27. Innahu, sesungguhnya dia syaitan ataupun dia iblis, sama je. Yarakum, melihat kamu. Yarakum, melihat kamu. Dia iblis. Wa, dan qabiluhu, pengikut-pengikutnya. Qabiluhu, pengikut-pengikutnya. Daripada perkataan qabil ni keluar perkataan qabilah. Pengikut-pengikutnya. Min daripada haitsu, arah yang. Haitsu, arah yang. La tidak tarawnahum, kamu dapat melihat mereka. Tarawnahum, kamu dapat melihat mereka. Inna, sesungguhnya kami
Ja'alna menjadikan asyayatin, syaitan-syaitan itu aulia sebagai pemimpin. Aulia sebagai pemimpin-pemimpin li bagi ataupun kepada alladzina orang-orang yang la yu'minun tidak beriman. La yu'minun tidak beriman. Puan Nur Zakiah, terjemahkan Puan Nur Zakiah. Ayat 27 ni. Ya, separuh kedua, sorry. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya dia, iaitu syaitan, dia melihat kamu. Dia dan pengikutnya daripada arah ataupun tempat yang kamu tidak melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, terima kasih Puan Nur. Sama Ustaz. Jadi kenapa Allah Ta'ala pesan sungguh-sungguh pada anak Adam, jangan syaitan memperdayakan kamu. Kerana apa? Musuh yang tak dilihat lebih bahaya daripada musuh yang boleh dilihat. Kita tengok bahaya depan kita, rimau ke, buaya ke, apa lagi, ular sawa ke. Dulu tak orang pesan, rimau tu jangan pergi dekat. Buaya tu jangan pergi dekat. Kita nampak lah depan mata. Itu ular sawa jangan pergi dekat. Dulu tak orang pesan. Orang tak perlu pesan pada kita. Sebab kita nampak, oh bahaya ni, ular sawa jangan pergi dekat. Bahaya ni harimau jangan pergi dekat. Bahaya ni beruang, buaya jangan pergi dekat. Bahaya. Okay, tempat tu ramai orang kena COVID, jangan pergi tempat tu. Okay, kita nampak. Benda-benda bahaya kita nampak, orang tak perlu pesan. Sebab apa? Kita automatik akan menjauhkan diri kita daripada bahaya yang kita nampak. Di kat sini Allah pesan sungguh-sungguh pada anak Adam agar hati-hati dengan syaitan. Sebab ni, sebab dia melihat kamu daripada arah yang kamu tak dapat melihat mereka. Dia dan pengikut-pengikut dia, iblis lah, syaitan lah dan pengikut-pengikut dia, dapat melihat kamu daripada arah yang kamu tak dapat lihat mereka. Kalau kita dapat tengok wajah syaitan, kita boleh berhati-hati. Ni syaitan ni hati-hati. Ni syaitan ni hati-hati. Masalahnya kita tak nampak. Kita hanya dengar bisikan, hasutan. Jadi bisikan, hasutan yang tak nampak lebih bahaya daripada bisikan, hasutan yang nampak. Kalau kawan kita ke jiran kita nampak muka dia, hari-hari datang hasut kita buat maksiat. Hari-hari datang hasut kita, ajak kita buat maksiat, kawan. Senang tak kita nak jaga diri kita? Senang. Nampak dia datang, tutup pintu. Tak payah layan apa dia cakap. Tutup pintu, tutup tingkap. Cakaplah kau seorang-seorang luar rumah. Tak nak layan kau, tak nak kawan kau, tak nak dekatkan diri dengan kau. Sebab kita nampak. Ada kawan-kawan kita yang jenis jumpa je mengumpat orang. Jumpa dia mesti ada orang dia mengumpat. Duduk borak dengan dia je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia start mengumpat. Orang tu orang ni. Jadi kita tak suka orang macam tu. Boleh tak kita jauhkan diri? Boleh. Nampak dia berjauh lagi. Nampak dia datang dekat, oh saya sakit perut nak pergi toilet. Pergi tanda, balik tu macam tu. Tak nak duduk dengan orang macam tu. Sebab apa? Kita tak suka, kita tahu dia ni membahayakan. Dia ni akan ajak buat dosa maksiat. Kita nampak. Senang nak jaga diri kita. Jadi Allah pesan kita dalam ayat ni supaya hati-hati dengan syaitan. Sebab syaitan ni dia boleh tengok kita daripada arah yang kita tak nampak dia. Maksudnya kita duduk kat masjid, duduk Masjidil Haram, tengah tawaf Pak Kaabah. Kat Masjidil Haram, tengah tawaf kat Kaabah, tengah sa'i. Dia boleh tak datang hasut kita? Boleh. Datang hasut kita untuk lalai, datang hasut kita untuk buat maksiat kat Mekah. Kat Mekah tak ada orang mencuri. Kat Mekah tak ada orang buat black-black. Kat Mekah tak ada kes orang masuk hotel bukan ada ikatan yang sah. Ada kes. Orang Malaysia pun ada buat kes macam tu kat Mekah. Kerana apa? Kerana dia hasut oleh oleh makhluk yang tak nampak, iaitu iblis. Sebab tu Allah suruh hati-hati berbanding musuh yang tak nampak. Allah suruh hati-hati dengan musuh yang tak nampak ni berbanding dengan musuh yang nampak. Baik, adakah kita tak boleh nampak syaitan? Jawapannya, ya. Kita tak boleh nampak syaitan mengikut dalam bentuknya yang asal. Dalam bentuknya yang asal, kita tak boleh nampak syaitan. Kita tak boleh nak kata warna dia macam mana, tak boleh nampak bentuk yang asal. Tetapi sekiranya dia panggil apa ya, menjelma dalam bentuk lain, dalam bentuk singa ke, dalam bentuk kambing ke, dalam bentuk ular sawa ke, okay? Dia menjelma dalam bentuk ular ke, dia menjelma dalam bentuk muka arwah mak kita ke, arwah ayah kita, boleh dia boleh menjelma dalam bentuk muka siapa saja. Masa tu kita boleh nampak dia, masa tu kita boleh tengok dia.
ataupun dia menjelma dalam muka yang bentuk hudur, muka bentuk yang sangat-sangat buruk, kita boleh nampak. Sebab tu perawat-perawat, kalau kita tanyalah perawat-perawat, boleh nampak ke? Kita kebanyakan perawat-perawat jawab, boleh nampak tapi nampak tak jelas. Dan kalau nampak dengan jelas pun bukan muka dia yang sebenar. Tapi perawat-perawat ni lah, pengamal perubatan Islam ni, dia kata dia boleh rasa-rasa ada. Lepas tu kalau nampak pun bukan dengan rupa yang sebenar. Datang bau busuk. Tu cara tanda-tanda dia ada lah. Tanda-tanda syaitan tu ada. Ada tak orang yang Allah buka hijab boleh nampak? Ada orang yang Allah buka hijab boleh nampak. Sama ada orang tu memang dia semula jadi boleh nampak. Memang ada kalau kita borak dengan ustaz-ustaz perawat Islam. Ada orang yang bawa anak-anak kecil umur 4 atau 5 tahun boleh nampak. Okay, anak kita seorang baru contohlah. Tiba-tiba main dengan orang tu. Dia sebut nama kakak lah, abang lah. Kita naik bulu roma. Sudah anak aku bercakap dengan kakak mana pula. Memang ada yang Allah buka nampak. Okay, ataupun ada orang yang memang dia mencari guru-guru ataupun tok bomo, dia baca mantra-mantra tertentu lalu boleh nampak. Memang ada orang boleh nampak. Cuma walaupun boleh nampak, tidaklah nampak dengan wajah yang sebenarnya. Tidak nampak dengan rupa dia yang sebenarnya. So ayat ni Allah beritahu, dia boleh tengok kamu, kamu tak boleh tengok dia dalam rupa dia yang sebenar. Sebab dia boleh berubah-ubah wajah. Beza dia syaitan dengan malaikat ni, malaikat hanya boleh berubah ke arah makhluk-makhluk yang cantik, yang sempurna. Adapun syaitan, dia boleh berubah jadi lelaki handsome, jadi perempuan cantik, ataupun jadi makhluk-makhluk yang hudur. Itu syaitan. Maknanya kalau malaikat, dia akan berubah bentuk jadi macam, dia berubah jadi berupa bentuk lelaki handsome, wanita cantik, itu malaikat. Adapun syaitan, rupa buruk boleh, rupa yang okey pun boleh juga. Jadi siapa yang mimpi jumpa Nabi, syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Okey, itu je lah. Kalau kita kenal lah, kat Shah Alam ni ada seorang penceramah nama dia Dr. Ahmad Faisal. Dia orang Kelantan. Dia pensyarah UM tak silap saya. Dia kata apa? Syukur pada Allah, Allah buat kita ni manusia tak nampak syaitan. Nikmat tu. Betul tak? Cuba tanya tok bomo yang Allah buat dia boleh nampak, ataupun orang-orang yang Allah uji dia, bukan tok bomo pun orang biasa, tapi Allah uji dia boleh nampak syaitan semua. Boleh nampak jin semua. Macam mana kehidupan dia agak-agak? Nak masuk tandas buang air, malu. Masuk tandas masjid dah ni, Allah ada seekor atas tu tengok nak buang air. Lepas tu kalau dah kahwin nak jimat isteri, Allah nak jimat ada 2 ekor duduk atas tu tengok. Tak ke malu? Tak ke susah hidup ni? Dr. Ahmad Faisal kata lah. Disyukur pada Allah, kita tak nampak jin ke syaitan ke jin lah sebenarnya. Syaitan ni kategori jin lah. Syukur pada Allah kita tak nampak. Kalau nampak susah hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Nak buat tu susah, nak buat ni susah. Nak pergi kerja naik kereta seorang-seorang takut. Balik kerja duduk rumah seorang-seorang takut. Pergi masjid awal pagi, pergi balik semula. Kenapa tak bila tak sampai lagi? Takut. Kenapa? Dah nampak. Syukur pada Allah. Allah buat kita tak nampak. Dan kita tak payahlah cari pasal jumpa ustaz tu. Nak buat baca amalan ni supaya nampak, baca amalan ni supaya nampak. Tak payah. Syukur pada Allah. Allah buat kita tak nampak makhluk-makhluk ni. Satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut bila nampak nanti, kita akan rasa kagum, rasa hebat pada makhluk-makhluk yang nama jin ni lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah kata penutup ayat 27 ni, sesungguhnya kami menjadikan syaitan tu pemimpin-pemimpin bagi orang tidak beriman. Maksudnya, orang beriman, walaupun dia tak nampak syaitan, walaupun kita tak nampak syaitan, tapi Allah bagi kita kemampuan untuk pelihara diri, lindungi diri daripada senang tergodok oleh syaitan. Kita tak nampak syaitan, yes, Alhamdulillah. Tapi syaitan boleh goda kita setiap masa 24 jam. Tapi Allah pelihara kita kerana kita beriman, kerana kita bertawakal. Allah pelihara kita daripada tak senang-senang digodok oleh syaitan. Adapun orang kafir, pemimpin mereka syaitan, ketua mereka syaitan, leader mereka syaitan. Jadi bila ketua, leader, pemimpin mereka syaitan petik jari je. Pak, buat tu. Pak, tu buat. Pak, buat ni. Pak, tu buat. Orang tak ada iman, orang tak ada agama, orang kafir, syaitan cakap A, terus buat. Syaitan cakap B, terus buat. Syukur pada Allah, Allah pilih kita jadi orang yang beriman. Maka walaupun kita tak nampak syaitan, syaitan bukan
kita bukannya jadi orang yang senang-senang ditipu oleh syaitan. Bukan syaitan tak jaya langsung. Ada je orang beriman yang syaitan tipu sampai dia berzina, sampai dia minum arak, sampai dia berjudi. Tapi syaitan akan ambil masa lebih sikit untuk rosakkan orang macam ni berbanding dengan orang kafir yang langsung tidak ada iman. Okey, seterusnya ayat 28. Ayat 28 ni nak cerita tentang orang-orang yang berjaya ditipu oleh syaitan. Orang-orang yang berjaya ditipu oleh syaitan. Wa dan iza apabila fa'alu mereka melakukan fahisyah perbuatan keji. Fahisyah perbuatan keji. Qalu mereka berkata wajadana kami mendapati alaiha ke atasnya okey, kami mendapati ke atasnya ana nenek moyang kami wa dan Allah lah, terjemah Allah lah amarana biha memerintahkan kami dengannya. Okey, terjemah tu dulu ya. Puan Amirah tolong terjemahkan boleh? Tolong terjemahkan ayat tu Puan Amirah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati ke atasnya nenek moyang kami dan Allah lah memerintah kami dengannya. Okey, terima kasih Puan Amirah. Apa maksud ayat ni? Orang-orang yang ditipu oleh syaitan, bila mereka buat perkara-perkara keji, buat perkara-perkara haram, buat perkara-perkara tak betul, bila tanya, kenapa buat benda ni? Mereka jawab, pertama, kami tengok nenek moyang kami buat. Kedua, Allah suruh buat. Syaitan berjaya tipu mereka, buat benda yang jelas-jelas nampak bodoh, jelas-jelas nampak haram, tetapi mereka dengan yakin terus buat perkara tersebut dengan mengatakan, nenek moyang kami buat okey aja. Tak pernah Allah turunkan azab pun. Nenek moyang kami buat okey je, tak pernah Allah Ta'ala datangkan musibah pun. Itu dua alasan mereka. Dua jawapan mereka bila mereka buat perbuatan keji. Apa perbuatan keji kat sini? Sebahagian tafsir ada terjemah. Dalam sebahagian tafsir saya yakin ada tulis. Dalam orang putih punya terjemah ni, dalam saya punya terjemah orang putih ni, dia tafsirkan. Apakah perbuatan-perbuatan keji yang orang kafir buat? Orang putih kata ayat 28, evil deed going round the Kaabah in naked state, every kind of unlawful sexual intercourse etc. Mereka buat benda pelik-pelik. Salah satunya, mereka tawaf dengan tidak berpakaian di Kaabah. Siapa yang tawaf tak berpakaian di Kaabah ni? Bukan semua. Orang-orang luar yang datang ke kota Mekah, mereka tak akan tawaf dengan pakaian yang mereka pakai sebelum ni. Kenapa? Kerana bagi mereka tak boleh tawaf pakai pakaian yang pernah dipakai sambil buat maksiat. Maksudnya pakaian yang mereka pakai sebelum ni, mereka dah buat dosa, buat maksiat. Jadi nak tawaf kat rumah Allah ni tak boleh lah pakai pakaian yang pernah pakai buat maksiat. Jadi dua cara je mereka tak akan berbogel dalam tawaf. Pertama, mereka bawa pakaian baru. Pakaian baru tu mereka bawa khas untuk tawaf kan. Lepas tawaf pakaian tu buang, tak pakai dah. Lepas tawaf pakaian tu buang, tak boleh pakai dah. Sebab pakaian yang mereka pakai ni buat maksiat, yang tu untuk tawaf, lepas tawaf dah tak boleh pakai dah pakaian. Jadi orang macam ni dia tidak akan berpakaian semasa tawaf. Yang kedua, mereka ni dapat pinjam pakaian daripada orang-orang Mekah. Orang Mekah, orang yang tinggal di Mekah, mereka digelar humus. Orang-orang yang tinggal di kota Mekah ni, mereka menggelar diri mereka humus. Ha, mim, sin, humus.
mereka menggelar diri mereka humus. Apa makna humus? Humus ni ialah orang yang berwukuf di Muzdalifah. Kita orang luar nak wukuf kat mana? Arafah. Orang luar maksudnya bukan penduduk asal Mekah, bukan bermukim di Mekah. Kita masa buat haji wukuf kena di Arafah. Tapi mereka ni berwukuf di Muzdalifah, orang Mekah. Jadi tempat orang-orang yang berwukuf di Muzdalifah, mereka menamakan diri mereka humus. Kita tak payah macam orang lain, kita special. Kita penduduk, kita tuan rumah. Kita tuan rumah, kita tak sama lah undang-undang macam orang lain kan. Jadi orang lain nak kena wukuf kat Arafah, kita dekat Muzdalifah. Di setiap orang Mekah dia panggil Ahmasi. Mereka menggelar diri mereka Ahmasi. Maksud Ahmasi ni ialah penduduk-penduduk humus. Senang cerita, penduduk asal Ahmasi, Ahmasi. Penduduk asal Kota Mekah. Jadi orang luar, kalau datang ke Mekah, Ahmasi ni bagi mereka pinjam baju. Ahmasi ni bagi mereka pinjam baju ke, pinjam ke ihram ke, jadi mereka tak perlu tawaf berbogel. Sebab apa? Mereka datang pakai baju tuan rumah. Mereka datang bertawaf pakai baju tuan rumah, pakai baju orang Mekah. Jadi kalau pakai baju orang Mekah, tak payah berbogel. Boleh tawaf pakai baju mereka. Selesai tawaf, bagi balik baju tu pada mereka. Adapun orang yang datang tak ada baju baru dan datang tak diberi pinjam pakaian daripada Ahmasi, mereka kena tawaf dengan tidak memakai pakaian. Lelaki tawaf siang-siang tak pakai pakaian. Bayangkan, na'udzubillah min zalik, tempat paling mulia, tempat paling baik, tempat yang paling Allah Ta'ala sucikan, tiba-tiba dia datang kayak kita kata apa dia? Berbogel lah. Datang berbogel kat tempat tersebut dengan rasa aku sedang buat benda yang Allah Ta'ala suka. Adapun wanita-wanita luar kota Mekah lah. Wanita-wanita yang bukan penduduk Mekah. Wanita-wanita yang bukan Ahmasi. Sama juga. Mereka tawaf malam hari. Adalah malu juga sikit tu. Tapi bodoh jugalah sebab tak pakai pakaian. Mereka tawaf malam hari. Sambil tutup bahagian private part je. Mereka tutup bahagian private part. Sambil mereka tawaf, mereka bersyair. Ni kata-kata syair mereka. Kesian kena tipu dengan syaitan. Okay, tengok ni kat skrin. Al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Dia tawaf, dia tutup private part je, sambil tu dia baca syair ni. Pada hari ini telah terbukalah sebahagiannya ataupun keseluruhannya, dan apa yang nampak daripadanya tidaklah aku menghalalkannya. Malulah orang tengok. Dia tak adalah kata bila dia tawaf tak pakai pakaian tu semua orang boleh tengok, semua orang boleh pegang kalau nak pegang. Semua orang boleh tengok, semua orang boleh pegang kalau nak pegang. Tak ada. Mereka ada maruah juga ni, yang ada maruah ni lah. Jadi mereka pun malulah juga kalau orang tengok. Jadi bila mana mereka malu orang tengok, maka mereka kata pada hari ini telah nampak sebahagian aurat ataupun telah nampak keseluruhan aurat. Walau bagaimanapun, dia kata, walau bagaimanapun, apa yang nampak itu tidaklah aku menghalalkannya. Maksudnya masa tu kalau ada telefon ke, ada kamera, tak payah kata-kata ambil gambar. Main ambil gambar tumbuk muka tu. Maksud dia seolah-olah lah. Seolah-olah macam tu. Tak ada lah kata bila aku buka pakaian masa aku tawaf ni, maka siapa-siapa nak pegang, nak sentuh part-part tertentu boleh. Tak ada. Ini juga kita kata satu kefahaman yang salah. Okey? Tapi mereka tak sedar. Mereka tawaf tak pakai pakaian tu pun, mereka tawaf tak pakai pakaian itu pun adalah satu perbuatan yang sangat jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaya tak syaitan? Jaya. Allah tak pernah hajar dalam mana-mana kita
tak pernah suruh mana-mana Nabi, tak pernah cakap pada mana-mana malaikat, nak tawaf rumah aku kena buat macam ni. Nak tawaf di Baitullah kena pakai macam ni, ataupun kalau tak ada pakaian macam ni, kena bogel. Tak pernah pun Allah suruh macam tu. Jadi orang Mekah buat. Mereka buat, mereka buat perbuatan keji tersebut. Lalu bila tanya pada mereka, awak buat macam tu? Mereka bagi dua jawapan. Pertama, nenek moyang kami dah buat lama sejak zaman Nabi Ibrahim. Nenek moyang kami dah buat lama dah amalan ni sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi alasan yang kita tak boleh terima adalah nenek saya buat, tok saya buat. Kalau dalam bab pertanian, dalam bab peternakan, dalam bab jahit baju, dalam bab buat rumah, tak apa lah. Kenapa buat macam ni? Tak tahulah, nenek aku buat okey je, tok aku buat okey je, pak saudara aku buat okey, tak apa. Dalam bab duniawi, kita bagi alasan, nenek saya buat okey je, tok saya buat okey je, tak apa. Dalam bab agama, tak. Kenapa buat macam ni? Nenek saya buat. Kenapa buat macam ni? Tok saya buat. Dalam bab agama, nenek saya buat, tok saya buat, pak saudara saya buat, tak boleh jadi dalil. Dalam bab agama, apa yang tok kita buat, nenek kita buat, hanya dibenarkan kita buat bila tidak berlawanan dengan syariat. Tapi apa yang tok kita buat, nenek kita buat bila berlawanan dengan syariat, wajib kena tinggalkan. Tak boleh bagi alasan, tok aku buat dulu okey je. Tak mati pun, tok aku buat dulu okey je, Allah tak bagi balasan pun. Kalau kita bagi alasan macam tu, makna kata kita sama macam orang musyrikin. Bagi alasan, kami dah lama buat, Allah tak turunkan azab. Maknanya okey. Allah maknanya okey. Itu bukan alasan. Jadi mereka dengan berani mengatakan, tak apa buat. Orang macam ni, bila kata pada mereka, kembalilah pada Allah dan Rasul. Mereka kata, kami ikut nenek moyang. Kalau baca Puan Noraini Baharum, surah Al-Baqarah, muka surat 26, ayat atas sekali. Surat 26, ayat atas sekali. 26 ayat 170. Ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikut apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Okey. Nampak? Terima kasih Puan Noraini Baharum. Bila kata pada mereka, marilah ikut apa Allah turunkan. Marilah ikut apa yang Allah sampaikan dalam kitab ni. Mereka jawab tak. Kami hanya ikut apa yang nenek moyang kami buat. Maka Allah kata, habis tu kalau nenek moyang kamu tidak berakal, nenek moyang kamu buat benda yang berlawanan dengan petunjuk, nak ikut juga. Nenek moyang kamu buat benda yang tak kena, nak ikut juga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, panjang hadisnya lah kan. Allah kata apa? Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku asalnya cipta umat aku manusia ni semuanya berada atas jalan yang lurus. Okey? Faja'athumus syayatin, lalu datang pada mereka syaitan, fajtalathum an dinihim. Maka syaitan telah memesongkan mereka daripada agama mereka. Dulu aku tak pernah ajar buat macam ni. Tapi syaitan datang, syaitan berjaya memesongkan orang-orang yang buat benda yang haram, tapi mereka merasakan mereka buat benda agama. Tak tutup aurat, pakai seksi bukan main, tapi mereka merasakan mereka baik sebab mereka tak ambil rasuah. Sebab mereka tak apa lagi? Macam-macam lah rasan hari ni kan, orang yang tak tutup aurat ni bila kita tegur dia kata, alah pakai tudung tu pun buat dosa tu juga. Pakai tudung pun kena tangkap rasuah juga. Pakai tudung pun kena tangkap songlak duit syarikat juga. Jadi itu bukan alasan untuk kita terus buat perkara-perkara yang Allah tak bagi buat. Okey, seterusnya ayat yang ke-28 aku habiskan. Kul katakanlah inna sesungguhnya Allah la tidak ya'muru menyuruh bi dengan al-fahsya perbuatan keji. Al-fahsya perbuatan keji. Adakah taquluna kamu berkata ataupun kamu katakan, taquluna kamu berkata, kamu katakan, semua bolehlah ala Allah terhadap Allah, ma apa yang
La tidak. La tidak. Ta'lamun, kamu mengetahui. Ta'lamun, kamu ketahui. Tolong terjemahkan dia. Puan Izawani terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya Allah telah menyuruh Tidak buruk. Tidak. tidak menyuruh dengan perbuatan keji. Betul ke Ustaz? Betul? Mengerjakan perbuatan keji. Adakah kamu berkata keji terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Okey. Terima kasih Puan Izawani. Kalau ikutkan tadi, mereka bagi dua alasan. Apa dua alasan? Pertama, Allah suruh. Pertama, nenek moyang kami dah lama buat. Kedua, Allah suruh. Dia Allah bagi jawapan kat sini. Ayat 28 ni. Jawapan ayat yang Puan Izawani baca dengan jawapan lepas pada ni. Allah hanya jawab yang kedua saja. Yang mereka kata Allah suruh. Adapun yang mereka kata kami ikut nenek moyang kami, Allah tak jawab kat sini. Kenapa tak jawab? Itu bukan jawapan. Itu bukan alasan, itu bukan dalil, itu bukan hujah untuk kamu buat benda-benda yang pelik-pelik kat Kaabah ni. Jadi orang tu bila dia buat satu perkara, alasan dia, nenek moyang kami buat, tok kami buat, kita tinggalkan orang macam tu. Kenapa? Tak payah jawab. Orang tu tak patut kita buang masa berdebat dengan mereka kerana mereka menggunakan dalil yang tidak sepatutnya. Mereka menggunakan dalil yang tidak sepatutnya. Sebenarnya bila mereka bagi alasan, nenek moyang kami buat. Nenek moyang kami buat. Dah cukup untuk kita tinggalkan mereka kerana mereka bukanlah orang sesuai untuk kita berdebat dengannya. Kenapa? Nenek moyang kami buat bukan dalil, bukan alasan. Yang kedua, alasan kedua mereka, Allah suruh. Maka bab Allah suruh ni kena jawab. Bab Allah suruh ni kena jawab. Maka Allah kata, Allah kata, kul, wahai Muhammad, kata pada mereka, Allah tak pernah suruh buat benda keji. Maknanya apa dia? Buka aurat ni bukan sekadar masa tawaf. Masa kat pantai, masa kat kolam renang, masa kat padang bola, masa kat mana-mana saja, buka aurat depan orang adalah perbuatan keji. Adalah perbuatan keji. Okey? Buka aurat depan orang adalah perbuatan keji. Bukan saja kat masjid tak boleh, bukan saja masa tawaf tak boleh. Mana-mana saja buka aurat, tunjuk kat orang, perbuatan keji. Apatah lagi kamu sabitkan Allah suruh buat benda keji ni di Baitullah. Jadi kamu ni dua je. Sama ada kamu mengatakan kepada Allah apa yang kamu tak tahu. Kamu pandai-pandai kata apa kamu tak tahu. Yang kedua, kamu menggunakan dalil agama untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan kamu. Jadi kamu berani cakap Allah suruh tu, dua sebab. Pertama, kamu pandai-pandai menipu guna nama Allah sedangkan kamu tak pernah berjumpa dengan Allah, Allah tak pernah turunkan ayat, Allah tak pernah sampaikan pada mana-mana Nabi perkara tersebut. Yang kedua, kamu hanya guna nama Allah untuk halalkan perbuatan kamu. Betul kan? Kita ustaz, kita buat benda salah, orang tegur, ustaz kenapa buat macam tu? Nabi ada buat, awak cari dalam hadis. Jadi orang tu tak pernah belajar hadis, dia diam je lah. Ustaz tu belajar hadis, contoh. Nabi ada buat, awak cari dalam hadis, awak tak tahu hadis kan? Awak cari dalam hadis, contoh. Dia ustaz, dia lepas diri, dia buat salah. Dia ustaz, contohlah. Dia buat salah, orang tegur dia, ustaz boleh ke buat macam ni? Dia berkata, awak kalau tak jumpa lagi hadis, jangan sedap-sedap salahkan orang. Awak carilah hadis tu. Dia awak tahu. Jadi orang tu dia tak belajar, dia pun terbinga-binga. Sudah, macam tu. Jadi ustaz ni tadi telah menggunakan dalil untuk menghalalkan perbuatan yang sebenarnya tak ada pun dalam hadis. Dia menipu. So sama juga orang kafir musyrikin ni, mereka dua je. Pertama, mereka menipu guna nama Allah, kata Allah kata. Yang kedua, mereka sengaja mereka perkara tersebut untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dosa besar tak? Sangat besar. Orang menipu guna nama Nabi pun dosa besar. Nabi sendiri pun, Nabi Muhammad sendiri pun, walaupun kita kata dia manusia paling special di sisi Allah, dia pun tak boleh pandai-pandai kata benda yang Allah tak kata. Aku Nabi, suka hati aku nak reka ayat pun. Suka hati aku nak reka hukum akal pun. Nabi Muhammad pun kalau reka yang benda Allah tak turunkan, Allah warning apa kat Nabi Muhammad? Besar ancaman tu. Kalau baca dia, Puan Nur Zafirah. Surah apa ya? Surah Al-Haqqah.
Surah Al-Haqqah. Muka surat 568. Muka surat 568. Ayat yang ke 43 sampai 47. Page 568, 43 sampai 47. Saya ganti Ustaz. Boleh? Okey. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam, dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya. Okay. Terima kasih Cik Syukri. Amin. Nabi tu kita kata orang special lah di kalangan makhluk-makhluk ni. Nabi Muhammad pun kalau pandai-pandai kata benda Allah tak kata, tu Allah sentak urat jantung ni, mati terus. Orang lain, ustaz, imam, guru tahfiz, boleh pandai-pandai reka. Orang Quran Allah kata, mentang-mentang orang lain tak hafal Quran, dia pun kelentar. Dalam Quran ada Allah kata pasal ni. Orang tu pun sebab tak tahu, duk diam, percaya je. Padahal kena tipu. Jadi ustaz ke, imam ke, pandai-pandai tipu, pandai-pandai kata benda yang Allah tak kata, dosa dia sangat besar. Menipu guna nama Allah dosa besar, menipu guna nama Nabi pun dosa besar. Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dengan sengaja berdusta atas nama aku, maka hendaklah dia sediakan tempat di dalam neraka. Jadi jangan senang-senang lah kita kata Nabi kata. Walhal yang tu yang kata ni Imam Ghazali. Kata-kata tu kata-kata Imam Ghazali. Kata-kata tu kata-kata Imam Syafi'i. Nasihat yang baik lah. Nasihat yang baik. Tapi nasihat tu datang daripada mulut Imam Ghazali. Nasihat yang baik tu datang daripada mulut Imam Syafi'i. Kita sebab tak tahu mana satu kata-kata Imam Syafi'i, mana satu kata-kata Nabi, kita pun nak beri sedap sikit. Nabi kata, dodang. Wahai kata-kata tu kata-kata Imam Ghazali. Apa hukum dia? Dosa. Walaupun kita nasihat kebaikan, hukumnya adalah berdosa. Cakap benda yang Nabi tak akan cakap, sebab tu hati-hati. Saya ada dengar ada ustaz cakap tu kata-kata imam ke kata-kata Nabi, saya tak pasti. Tak apa, cakap je. Ini tak, kata-kata Imam Ghazali, kata-kata Imam Syafi'i, dia tak pasti siapa punya kata-kata. Nabi kata, dosa besar ni, sebab tu hati-hati. Ataupun, kita tak pasti kata-kata tu daripada hadis Nabi ke daripada Quran. Kita pun kata, dalam Quran ada. Walau ayat tu hadis Nabi. Kita pun pandai-pandai kata dalam Quran. Hati-hati kita nak quote sesuatu kata-kata daripada Allah, sesuatu kata-kata daripada Nabi, kena hati-hati. Takut kita termasuk di kalangan orang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi SAW. Kesan dia apa? Kalau saya menipu, contoh, saya menipu dalam bab duniawi. Saya kerja ustaz je, tapi saya nak nampak bagus sikit. Orang tanya buat kerja apa? Saya doktor, saya pilot. Saya siang doktor, malam pilot. Ataupun siang pilot, malam doktor. Contohlah, punya nak nipu. Dosa tak? Dosa lah. Tapi kesan dia lepas saya mati, penipuan tu habis lah. Lepas saya mati, penipuan tu terhenti kat situ. Okay? Tapi, kalau saya ni ustaz, saya mengajar kat satu kampung yang mana kampung tu tak ada ustaz lain. Mereka juga tak ada akses untuk cari ustaz lain. Saya seorang ustaz mengajar kat kampung tu. Mereka tak pandai baca hadis, tak pandai terjemah hadis. Saya reka sesuatu amalan, contoh kan. Lepas tu saya kata, ni Nabi ajar ni. Ni Nabi ajar. Mana kalau buat macam ni, dapat pahala besar ni ada dalam hadis. Orang kampung tu tak tahu. Wahai tak ada pun dalam hadis, contoh. Orang kampung tu tak tahu. Jadi mereka mula buat sesuatu perkara dengan anggapan benda tu agama. Mereka mula buat perkara tersebut dengan anggapan benda tu satu agama. Kenapa? Ustaz saya kata ada dalam hadis. Mereka tak belajar hadis. Saya pun senang kelentong mereka. Jadi kesan dia apa dia? Kesan dia walaupun saya dah mati, amalan tu berhenti ke tak berhenti? Amalan tu tetap diteruskan. Kalau saya menipu tadi, saya kata saya pilot, saya doktor. Saya kata saya pilot, saya doktor. Saya tipu orang lah, contoh. Okay? Saya mati. Lepas saya mati, penipuan tu terhenti dah. Tapi kalau saya tipu dalam bab hadis, dalam bab Quran, saya reka sesuatu amalan yang tak pernah ada zaman Nabi, tak pernah ada zaman dulu. Saya kata, Nabi suruh buat, Allah suruh buat. Saya kata macam tu. Jadi kebetulan orang kampung tu tak ada ustaz lain.
tak pandai baca Quran, tak pandai baca hadis, percayalah sebiji-sebiji kata saya. Dia akan buatlah amalan pelik-pelik. Sebab saya kata, Allah kata, Nabi kata. So kesan dia apa dia? Kesan dia lepas saya mati, amalan tu tak diteruskan. Bahkan mereka yang meneruskan amalan tu akan ajar anak cucu mereka pula. Akan ajar anak cucu mereka pula. Ustaz Abah dulu kata. Dulu Abah pernah belajar dengan Ustaz Huzaifah tu. Dia kata kena buat gini. Oh, anak dia pun tak tahu juga. Anak dia percaya juga. Teruskan juga amalan tersebut. Jadi, orang kafir, musyrikin yang tawaf tak pakai pakaian tadi, mereka tu kena tipu dengan siapa? Soalan, tuan-tuan. Mereka kena tipu dengan siapa sebenarnya? Ya? Apa dia, Puan Zakiah? Tak dengar? Syaitan. Lagi? Nenek moyang mereka. Boleh, Puan Zakiah. Betul lah syaitan. Syaitan tak adalah nak tipu setiap generasi. Syaitan tak perlu tipu setiap generasi. Betul kan? Syaitan tak perlu tipu setiap generasi. Syaitan tipu seorang dua untuk nenek moyang mereka. Untuk nenek moyang mereka percaya apa yang syaitan tu cakap, buat. Jadi zaman Nabi punya perbuatan tawaf tak pakai pakaian ni, mereka dengar cakap siapa? Ayah mereka ajar, mak mereka ajar, tok mereka ajar. Jadi penipuan tu dimulakan oleh syaitan, lepas tu diteruskan oleh keturunan. Syaitan tak payah buat kerja banyak kali. Tak perlu syaitan nak tipu setiap generasi. Cukup tipu untuk nenek moyang percaya, teruskan amalan tu sampai bila-bila. Ni yang bahayanya bila menipu dalam bab agama. Orang akan teruskan perkara-perkara tersebut, sedangkan ini adalah satu penipuan daripada agamawan pada zaman dahulu. Seterusnya, ayat 29, sambung ayat baru. Kul katakanlah, amara memerintahkan, Rabbi oleh Tuhanku. Okay, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita 153, page 153 ayat 29. 153 ayat 29. B dengan memerintahkan oleh Tuhanku, B dengan Al-Qis adil. Al-Qis adil. Terjemah Al-Qis adil. Wa dan Aqimu hadapkanlah. Wujuhakum wajah-wajah kamu. Indah di sisi kulli masjidin, setiap masjid. Wa dan ud'uhu, berdoalah kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisin, dengan mengikhlaskan amal. Okey. Lahu untuknya, kepadanya, semua boleh. Ad-din, ketaatan. Ad-din, agama sebenarnya, tapi terjemah ketaatan. Boleh, tak ada masalah. Kama sebagaimana bada'akum, dia memulakan penciptaan kamu. Ta'udun, kamu akan kembali. Maksud kembali kat sini, kembali diciptakan. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Zakiah, ayat kita sekarang, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, telah memerintahkan Tuhanku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajah-wajah kamu di sisi setiap masjid, dan berdoalah kamu kepadanya dengan mengikhlaskan, iaitu amal, hanya untuknya agama ini. Sebagaimana dia mulai menciptakan kamu akan kembali. Okey, baik. Terima kasih Puan Zakiah. So pertama, Allah suruh kata tadi, Allah tak pernah suruh buat perbuatan keji. Adakah kamu pandai-pandai mereka sesuatu atas nama Allah? Benda Allah tak suruh, kamu kata Allah suruh?
Yang kedua, Allah perintahkan berlaku adil. Apa makna berlaku adil kat sini? Orang musyrikin Mekah tadi, mereka membeza-bezakan amalan. Orang luar Mekah kena buat lain, orang dalam Mekah kena buat lain. Adil ke tak adil? Orang tinggal luar kota Mekah, cara ibadat mereka lain. Orang yang tinggal di Mekah, cara ibadat mereka lain. Adil ke tak adil? Mana adil? Jadi orang yang tinggal kat Mekah tak payah tawaf telanjang. Sah je tawaf mereka. Tapi orang yang datang luar pada kota Mekah, kena tawaf telanjang. Barulah sah tawaf mereka. Adil ke tak adil? Tidak adil. Allah tak pernah turunkan ataupun sampaikan undang-undang yang tidak adil. Kalau macam tu, orang yang duduk kat luar Mekah, semua pindah kat Mekah. Biar supaya amalan mereka special bandingkan amalan-amalan orang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata, hadapkanlah wajah kamu di sisi setiap masjid. Maksudnya, Allah suruh manusia menghadap pada Allah sahaja di sisi semua masjid-masjid. Masjid kat sini maksudnya tempat sujud. Masjid kat sini kita terjemah tempat sujud lah kan. Zaman Nabi SAW dulu, zaman Nabi mula-mula dilantik menjadi Nabi, mana ada masjid banyak zaman sekarang. Sekarang kita pergi Mekah, melambak masjid. Sekarang kalau kita pergi Mekah, selain Masjidil Haram, keliling tu banyak lagi masjid-masjid lain. Tapi zaman tu, masa tu, Masjidil Haram tu je lah satu masjid. Kaabah tu lah satu tempat sujudnya. Jadi Allah kata dalam ayat ni pada Nabi, beritahu mereka di mana saja mereka sujud, mereka kena menghadapkan wajah mereka pada Allah sahaja. Kerana di Mekah, mereka tawaf, mereka semayang. Mereka semayang di Mekah bukan untuk Allah sahaja, bahkan untuk berhala-berhala mereka juga. Kat Mekah, mereka tawaf, mereka semayang. Mereka tawaf, mereka buat haji untuk Allah dan juga untuk berhala-berhala mereka juga. Maka Allah pesan dalam ayat ini, suruh Nabi sampaikan kepada orang Mekah, hadapkanlah wajah kamu di sisi setiap tempat sujud kamu untuk Allah sahaja. Dan dalam berdoalah kamu, beribadahlah kamu dengan tulus ikhlas kepada Allah sahaja. Jangan pada Allah pun buat, pada berhala pun buat. Pada Allah pun minta, pada berhala pun minta. Itu adalah satu kesalahan. Allah tak pernah suruh minta pada berhala. Allah tak pernah suruh minta dengan berhala. Kemudian, ayat ini ada ancaman kepada mereka. Apa ancaman dia? Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah dulu mula-mula ciptakan kamu daripada tak ada kepada ada, nanti Allah Ta'ala akan mengulangi. Maksud mengulangi, Allah SWT akan ciptakan kamu balik di hari akhirat untuk memberi balasan kepada kamu. Okey? Jadi penutup ayat 29 ni ada ancaman. Ingat, sebagaimana dulu kamu tak ada, Allah beri jadi kamu ada. Kamu dah buat apa-apa sekarang, buatlah suka hati kamu. Buatlah berlawanan dengan apa yang Allah sampaikan pada Nabi sampaikan. Tapi kena ingat, kamu nanti akan dikembalikan semula pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman Allah untuk mereka. Tengok hadis kat skrin. Kita akan dibangkitkan ke akhirat nanti. Tengok Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, daripada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bagi nasihat pada kami, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa dia? Ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allah hufatan muratan ghurlan. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan tak pakai slipper, tidak berpakaian, tak pakai apa-apa, dan tidak berkhatan. Lalu Nabi SAW pun baca ayat, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami ciptakan kali pertama dulu, macam itulah kali pertama kita keluar pada perut mak kita, tak bersunat, tak pakai pakaian, tak pakai slipper. Macam itulah juga nanti kita ke akhirat, bangkit-bangkit, tak pakai pakaian, tak pakai slipper. Jadi kita kat dunia ni keluar daripada perut ibu. Kat dunia ni kita keluar daripada perut ibu. Kat akhirat kita keluar daripada mana?
Keluar daripada tanah. Ya, keluar daripada tanah. Tapi macam mana Allah jadikan kita daripada tanah tersebut? Ni hadis kat skrin. Okay. Tengok hadis kat skrin. Saya bacalah terjemah yang saya baca terjemah yang Allah selamat. Terjemah apa? Saya baca terjemah bahasa Melayu lah. Orang putih ni tuan-tuan bacalah. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam Ibnu Majah. Hadis daripada Abu Hurairah daripada Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Laisa syai'un minal insan illa yabla. Tidak ada sesuatu pun daripada manusia melainkan semuanya akan hancur lebur. Illa azman wahidan, kecuali sebiji tulang, satu tulang. Wahwa ajbuz zanabi. Bahasa Arab sebut ajbuz zanabi. Orang putih panggil coccyx ataupun dia panggil apa? Tailbone. Bone, tailbone, tak tahulah macam tu lebih kurang dia. Tapi kat skrin coccyx kan. Wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah. Daripada coccyx itulah akan dijadikan semula makhluk pada hari kiamat. Daripada coccyx tu makhluk akan dijadikan semula pada hari kiamat. Okey. Semua badan kita ni, tak kisahlah gigi ke apa ke yang kuat-kuat ni. Minumlah susu Enlin ke tiap-tiap hari, masuk kubur hancur lebur juga. Susu Enlin, susu tu minum macam-macam benda kita makan. Konon-konon untuk kuat tulang lah, tak apalah, baguslah kan. Tapi bila mati je, semua anggota badan kita akan hancur lebur kecuali ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni apa terjemah bahasa sains dipanggil coccyx ataupun dia panggil tailbones. Tak silap saya macam tu lah bahasa dia. Benda tu tak akan hancur. Jadi kita ada tanyalah Dr. Nur Hilda kan. Dr. Nur Hilda bila saya bagi hadis tu kat dia, dia kata mula-mula dia ingat ke satu tulang tu semua tak hancur. Rupa-rupanya tak. Sebesar mustard seed je yang tak akan hancur. Okay. Dia pun share lah kat saya artikel. Artikel ni kecil sangat nak share kat skrin. Tapi tak tahu aku boleh nampak. Boleh nampak ke artikel ni kat skrin? Boleh. Puan Zakiah nampak Puan Zakiah? Nampak Ustaz? Nampak Nampak. Boleh besarkan. Apalah jelas sangat. Boleh lah nak baca sikit-sikit. Boleh besarkan Puan Zakiah boleh tolong baca tak? Okay, boleh insyaAllah. Okay, the Prophet, peace be upon him, foretold a scientific fact that was discovered only a few years ago. Scientists in embryology have proven, as Dr. Muhammad Ali Albar said, is an extensive research that the human body is created from a very delicate structure, a very delicate strand called the primary strand. This is created with the will of Allah on the 15th day of the fertilization of the ovum, and it is implantation in the wall of the uterus. When this strand is found, all the organs of the embryo start to be formed, especially the nervous system, the initial part of the vertebral column, and the rest of the body part, because Allah has given this strand the ability to stimulate the cell to start to divide, differentiate from each other, and acquire their own specific characteristic. It's also helped them accumulate together in their specialized tissue and full organ, which complement each other in their cooperation to perform all bodily functions. It has been proven that this preliminary strand decomposes after the man's death, except a small part, the origin of the coccyx, which remain at the end of the vertebral column or in the vertebral known as the coccyx, and this is what is meant by Ajmuz zanab tadi. Ajmuz zanab. Ni dia orang putih tak apa-apa masalah dia sebut ajmuz zanab tadi. Terus in the hadis. Okay. When the man dies, the whole body decomposes except this part, from which, as mentioned in the hadith, man is recreated exactly as a plant germinates from a seed.
This process takes place when, at the time of resurrection, special rainfall from the sky by the will of Allah the Almighty. A group of Chinese scientists prove in some of their laboratory experiments that it is impossible for the part Abu Ajbuz-Zanab. Zanab, Ha. the of the Qadsi, to totally perish. They tried to dissolve it chemically in the strongest acid through burning, pounding, and by subjecting to its various type of radiation. This definitely proved that the hadith of the Prophet, peace be upon him, is true and precedes all scientific experiment by 1,400 years. Thank you, Puan Nur Zakia. I hope all of you understand. If you don't understand, open your dictionary and find yourself the word you don't understand. Okay? Jadi jelas saya tak ingat dah penerangan dia, tapi bukan satu tulang sulbi. Yes, dia dipanggil tulang sulbi, tapi bukan seluruh tulang sulbi tu. Tulang sulbi tu besar lah, tulang sulbi tu. Tulang sulbi tu ujung-ujung besar jadi kelingking. Bukan besar tu. Dia kata besar mana, Puan Zakia? The end part of the coccyx. Okay? Itulah kecil benar. Dia kata sebesar Biji sawi. biji. Sebesar apa, Puan Noraini? Tak, di sini ada ke dia sebut besar Ustaz? Dia kata small part je. Small part. Small part tu dikatakan sebesar ni je. Sebesar biji sawi je. Dia panggil mustard seed. Dalam dia panggil mustard seed. Mustard seed besar mana? Besar biji sawi tu. Jadi matilah kena makan dengan buaya ke, mati kena bom kat Syria, kena bom dengan Israel ke, part-part lain akan hancur. Gigi besi, gigi tak besi, semua akan hancur. Part-part lain semua akan hancur, tapi sebesar mustard seed tu tidak akan hancur. Kerana apa? Daripada situlah nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semula pada hari akhirat. Sebab tu Wan Izawani pernah share kat saya lah, ke akhirat nanti tidak akan ada masalah sekiranya seseorang tu kahwin adik-beradik. Ke akhirat nanti, ni diberitahu oleh Ustaz Ahmad Lufi, Maulana Ahmad Lufi, dalam Radio IK. Ingat tak Puan Izawani? Tanya saya Puan Izawani, ingat tak soalan tu? Ke akhirat nanti, boleh kahwin adik-beradik. Kenapa boleh kahwin adik-beradik? Sebab kat dunia ni kita adik-beradik, lahir daripada rahim ibu yang sama. Kat dunia adik-beradik. Kat akhirat mana ada orang lahir pada ibu yang sama? Kat akhirat nanti mana ada orang lahir pada ibu yang sama? Semua lahir keluar semula, kelahiran semula, penciptaan semula daripada Ajbuz-Zanab tadi. Oh, putih dia tak apa-apa lah kan. Arak dia bunyi ni. Ajbuz-Zanab. Ain, Jim, Ba, Zal, Nun, Ba. Ajbuz-Zanab. Semua tulang akan hancur. Tak kisahlah dia minum susu Enulin hari-hari ke, minum minyak kelapa sawit hari-hari ke, mati semua akan hancur. Kecuali jenazah Nabi. Jenazah para Nabi tidak akan dimamah oleh bumi. Jenazah para Nabi, Allah Ta'ala tidak akan membiarkan jenazah para Nabi dimakan oleh bumi. Sebab tu, kalau kita ulang kaji balik kisah Nabi Musa AS, sebelum Allah suruh Nabi Musa keluar daripada Mesir, pergi Palestin, Allah suruh Nabi Musa AS korek kubur Nabi Yusuf, bawa Nabi Yusuf daripada Mesir ke Palestin. Zaman Nabi Musa, Nabi Yusuf tu jauh, tapi jenazah dia masih ada lagi. Ini dalam tafsir lah, dalam riwayat-riwayat tafsir. Okey, nanti saya share dalam grup lah artikel dia. Artikel ni orang putih, ada juga ada orang share artikel bahasa Melayu. Jadi kurang sama jugalah. Cumanya jangan salah faham lah. Gali-gali kubur tak nampak pun Ustaz. Memang tak nampak. Dia bukan besar sangat. Dia sebesar biji sawi sahaja yang Allah Ta'ala akan bangkitkan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih sahabat-sahabat yang tolong baca tu. Seterusnya, masuk ayat baru. Ada satu artikel, tulang sulbi kita ni pun masa kita hidup ni macam-macam function, macam-macam. Tadi ada ke Puan Zakia baca pasal tulang sulbi masa kita hidup? Puan Zakia ada ke dalam artikel tu? Dia cerita pasal
tulang sulbi tu kalau saya faham tadi tu dia kata semasa kejadian dalam rahim ibu tu dah mula dengan yang tu. Daripada situlah sel-sel kita akan berkembang untuk membentuk tubuh badan kita semua tu. Dia start off daripada tulang sulbi tu. Masya Allah. Okay, maksudnya masa kita hidup ni pun tulang sulbi tu dah hebat dah lah. Itu maksud dia Puan Zakiah macam tu Ya. Yeah. Daripada mati nanti, lepas mati nanti tulang tu akan tinggal. Tulang tu Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semula, insya-Allah. Lepas tu mati kena bom ke, mati kena makan harimau ke, mati kena makan buaya ke, tulang tu tetap tidak akan hancur. Sebagaimana orang Cina tadilah. Saintis kat Cina tadi bakar lah, letak asid lah, letak chemical lah, tidak akan hancur. Okey, baik. Seterusnya. Ayat 30. Fariqan sebahagian kamu, hada, dia memberi petunjuk. Dia Allah memberi petunjuk. Wa dan fariqan sebahagian yang lain. Okey. Haqqa telah tetap. Alaihim ke atas mereka, ad-dalalah kesesatan. Okey. Ad-dalalah kesesatan. Innahum sesungguhnya mereka ittakhazu menjadikan asyayatin syaitan aulia sebagai pemimpin min daripada dunillah selain Allah wa dan yahsabuna mereka menyangka. Siapa mereka ni? Geng-geng yang buat kesesatan tadi lah. Yahsabuna mereka menyangka annahum bahawasanya mereka muhtadun mendapat petunjuk. Artikel tadi yang share kat saya Dr. Nurhilda. Dr. Nurhilda ni biasa join kelas Rabu malam. Dr. Nurhilda. Dia yang share kat saya lah artikel tadi. Okey, dia tak tahu saya tak faham bahasa Inggeris tu, tapi tak apalah, saya buat macam faham je. Okey. Tolong terjemahkan dia Puan Amirah, boleh Puan Amirah tolong terjemahkan ayat kita ni, ayat 153 ayat 30 ni. Ustaz saya baca je sebab tak sempat nak salin. Boleh. Tak ada masalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebahagian kamu diberinya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung mereka selain Allah. Dan mereka mengira bahawa mereka mendapat petunjuk. Okey, terima kasih Puan Amirah. Ayat ni adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-24. Ayat kesinambungan daripada ayat 24. Page yang sama ni lah, kesinambungan pada ayat 24. Puan Ira tolong baca boleh? Puan Ira, boleh ke baca? Puan Ira, insya-Allah. Baca daripada Mekah Mukarramah. Boleh. Madinah. Madinah. Ya, Madinah. Sorry. Page yang sama, page 153 ayat 24. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Okay, terima kasih. So Allah kata pada Nabi Adam, Allah kata turunlah kamu tu Adam, Hawa dan juga keturunan-keturunannya. Sebahagian kamu akan bermusuh dengan sebahagian yang lain. Di dunia kamu ada tempat tetap dan kesenangan sampai satu masa. Dan untuk kamu kat dunia ni, ayat 30 sekarang, sebahagian kamu ada yang Allah beri petunjuk. Sebahagian kamu ada yang telah tetap kepada mereka kesesatan. Sama macam Allah kata dalam surah Walladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Surah apa ya? Surah
At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Tolong baca Puan Izawan ni, muka surat 556 ayat 2. 556 ayat 2 surah At-Taghabun. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mencipta kamu, maka sebahagian daripada kamu ada yang kafir dan sebahagian daripada kamu ada yang beriman. Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan serta membalasnya. Okey, terima kasih Puan Izawani. So Allah kata awal-awal lagi Allah dalam ciptakan kamu. Allah tahu dah sebahagian kamu ada yang kafir, sebahagian kamu ada yang mukmin. Ni ayat kita sekarang, ayat ni surah At-Taghabun. Ayat 30 ni Allah nak cerita dulu lagi masa Allah turunkan Nabi Adam. Tak ada orang lain lagi. Masa tu yang ada Nabi Adam dan juga isterinya. Allah dah cakap awal-awal. Sebahagian kamu wahai Adam, sebahagian cucu-cucu kamu ada yang dapat petunjuk, sebahagiannya ada yang dapat kesesatan, dan sebahagiannya ada yang dalam kesesatan. Kita pernah share sebelum ni, bila perkataan yang sama duduk dekat-dekat tidak ada alif lam. Perkataan yang sama duduk dekat-dekat tidak ada alif lam, maksudnya dia adalah dua perkara yang berbeza. So dalam ayat ni apa perkataan yang sama? Duduk dekat-dekat, fariqan. Fariqan wa fariqan. Okey. Fariqan pertama dengan fariqan kedua sama je perkataan dia kan. Tapi oleh kerana tidak ada alif lam, dia adalah dua benda yang berbeza. So kumpulan pertama mendapat petunjuk, kumpulan kedua telah sabit, telah tetap ke atas mereka kesesatan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Kenapa Allah tentukan kesesatan pada mereka? Kerana Allah tahu sejak azali lagi orang-orang tu akan memilih kesesatan. Orang-orang tu akan memilih kesesatan. Walaupun depan ada 10 orang Nabi, depan ada 10 kitab, tetap mereka akan memilih kesesatan sebab tu Allah Ta'ala tentukan untuk mereka kesesatan. Satu hari Nabi SAW selesai mengemumikan satu jenazah. Lalu Nabi ambil sebatang kayu, Nabi kuis-kuis kat tanah. Lalu Nabi mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan Allah Ta'ala telah tentukan tempat dia dalam syurga dan Allah Ta'ala telah tentukan tempat dia dalam neraka. Maknanya setiap manusia ni sebelum dia lahir lagi Allah dah tentukan dah dia ke syurga ke neraka. Ke syurga ataupun ke neraka. Maka sahabat-sahabat tanya, afala nattakilu wa nada'ul amal? Kalau macam tu kita berserah je lah, tinggallah, tak payah beramal, tinggalkanlah amal. Dah Allah tentukan dah syurga, Allah dah tentukan dah kita ni syurga ke neraka. Allah dah tentukan kita ni ke syurga ke neraka, nak beramal buat apa lagi? Serah je lah pada Allah. Ni cara berfikir yang tak betul lah. Sebab Nabi kata dah ditentukan, nak beramal buat apa lagi? Maka Nabi kata, i'malu, teruskan beramal. Teruskan beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dipermudahkan untuk apa dia diciptakan. Fa'amma man min ahli sa'adah, siapa di kalangan orang bahagia, sa'adah tu bahagialah. Fayuyassaru lahu li'amali ahli sa'adah. Allah akan mudahkan dia untuk buat amalan-amalan yang bakal dapat kejayaan. Wa amma min ahli syiqa, siapa-siapa di kalangan orang yang celaka, fayuyassaru lahu li'amali ahli syaqawah. Lalu dia akan dipermudahkan untuk dia buat amalan-amalan untuk dapat kecelakaan. Dan Nabi pun baca ayat surah Al-Lail. Tolong baca Puan Norani Bahrum surah Al-Lail. Kita cari muka surat je. Muka surat 595 ayat Al-Lail, bukan dia ada dua surah page tu. Atas surah Asy-Syams, bawah surah Al-Lail. Ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10. 595. Ya, surah Al-Lail. Al-Lail. Okey, ayat 5 sampai 10 Ustaz. Ya, ayat 5 sampai 10, betul? Ya. Yang bawah Ustaz Yang bawah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga,
maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, iaitu kebahagiaan. Dan adapun yang kafir dan merasa dirinya cukup, yakni tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, yakni kesengsaraan. Okey, terima kasih Puan Noraini Baharu. Jadi lepas Nabi sebut hadis tadi, setiap orang ditentukan, Allah akan mudahkan. Lalu Nabi baca ayat ni lah, ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10 surah Al-Lail. Jadi dalam ayat yang dibaca oleh Puan Noraini Baharum tadi, kalau kita tengok, ada orang Allah mudahkan mendapat jalan kemudahan, itu syurga. Dan ada orang Allah mudahkan untuk dapat jalan ke neraka. Jadi soalan dia, tak adil lah kan? Tiba-tiba orang tu Allah mudahkan dia buat baik, tiba-tiba orang tu Allah mudahkan dia buat jahat. Baik, Allah bukan tiba-tiba mudahkan. Allah mudahkan orang tu kerana telah ada perbuatan dia sebelum tu. Allah mudahkan orang tu buat jahat ataupun berbaik kerana perbuatan dia yang sebelum tu. Apa maksud saya? Kalau kita dengar terjemah Puan Noraini tadi, ayat 5 sampai 10 tadi, ayat yang kata Allah mudahkan tu ayat nombor 7 dengan ayat nombor 10. Soalannya ialah, sebelum ayat nombor 7 dan ayat nombor 10, ada tak mereka berbuat sesuatu? Ada. Tengok ayat ni. Tadilah yang dibaca oleh Puan Noraini tadi, saya share balik kat skrin. Ayat nombor 7, Allah kata, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan untuk dia dapat jalan yang senang ke syurga. Jadi soalan dia, Allah mudahkan dulu ke mereka beramal dulu? Soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan. Allah mudahkan dulu ke mereka beramal dulu? Mereka beramal dulu. Yes. Mereka beramal dulu. Jadi mereka dulu yang pilih untuk jadi orang yang aqta, ayat 5. Mereka pilih untuk jadi orang yang aqta, mereka pilih untuk jadi orang yang ittaqa, mereka pilih buat pilihan sendiri untuk jadi orang yang saddaqa bil husna. Lepas mereka pilih nak buat 3 amalan kebaikan ni, aqta, ittaqa, saddaqa bil husna, barulah Allah pilih, Allah mudahkan mereka buat kebaikan. Bukannya mereka orang yang lahir-lahir lepas balik, aku tak ada niat nak buat apa-apa, aku tak ada niat nak buat jahat ke, buat maksiat, buat baik kebaikan, tak ada niat buat apa-apa. Aku tunggu je lah Allah mudahkan aku buat apa. Aku tunggu je lah. Hari ni kalau Allah mudahkan buat dosa, dosa lah. Hari ni kalau Allah mudahkan buat baik, baik lah. Tak ada. Orang tu dia ada niat, dia ada usaha, dia ada keinginan, dia sungguh-sungguh untuk buat kebaikan. Yes, Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Orang tu Ustaz, dia ada niat. walaupun dia kafir. Ustaz, walaupun dia orang kafir, Ustaz. Ya, walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir. Kalau dia orang kafir, maksudnya Allah mudahkan dia untuk jalan ke neraka. Allah mudahkan dia untuk jalan ke neraka. Walaupun dia dengar tentang Islam betul, Nabi Muhammad betul, Quran betul, dia dengar banyak kali lah. Tapi dia tetap tak nak menerima kebenaran Al-Quran tersebut. Sebab apa? Allah nak mudahkan jalan dia ke neraka. Kenapa Allah mudahkan jalan dia ke neraka? Sebab pilihan dia. Jadi kalau ikut ayat ni semata, tanpa kita terangkan dengan betul, orang akan salah faham. Oh, Allah tiba-tiba tetapkan dia ke syurga. Allah tiba-tiba tetapkan dia ke neraka. Tak, Allah tetapkan seseorang tu ke syurga, Allah tetapkan seseorang tu ke neraka dengan ilmu Allah. Allah tahu orang tu kalau diberi pilihan depan dia, betul dengan salah, Allah tu dia akan pilih betul ke dia akan pilih salah. Oleh kerana Allah tahulah Allah tentukan dia ahli neraka, oleh kerana Allah tahulah Allah tentukan dia ahli syurga. Sama juga ayat 10. Tengok ayat 10 kan. Maka kami akan mudahkan dia untuk beroleh jalan kesukaran. The path of evil. Tiba-tiba Allah mudahkan dia untuk dapat jalan kesukaran ke neraka? Tak. Dia buat dulu. Buat perangai dulu. Dia pilih nak jadi orang kedekut, tak nak bagi. Dia pilih jadi orang yang istighna. Istighna tu tidak berhajat. Tak hajat pada Allah, tak berhajat pada rahmat Allah, tak berhajat pada hidayah, tak berhajat pada kampunan. Awak tak nak, tak apa. Aku teruskan. Biarkan awak dalam keadaan kufur syirik. Dan dia memilih untuk jadi orang yang mendustakan kebaikan. Jadi tak boleh kata, Allah tiba-tiba bagi orang tu hidayah, mana cik? Allah tiba-tiba bagi aku kesesatan, mana cik? Allah tak tiba-tiba buat, melainkan keinginan manusia itu. Allah tahu keinginan dia kuat, keinginan dia tinggi untuk jadi orang Muslim, Allah bagi hidayah pada dia. Allah tahu keinginan dia kuat, keinginan dia tinggi untuk mereject kebenaran. Contoh Abu Talib. Allah tahu keinginan dia kuat, niat dia tinggi untuk tak nak beriman dengan Nabi. Allah tahu. Dia punya pilihan sendiri, dia punya keinginan sendiri, tak nak beriman dengan Nabi.
maka Allah tak bagi hidayah pada dia. Jadi Allah buat keputusan orang tu ke syurga ke neraka bukan kerana Allah zalim, tetapi kerana Allah tahu pilihan seseorang itu. Bila Allah tahu pilihan seseorang itu, maka orang tu ke akhirat tak boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang itu akan buat amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga satu hasta, ataupun satu riwayat kata satu depa. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi takdir mendahului dia. Takdir mendahului dia. Kalau ikutkan dia baik ni, bagus sangat. Orang masjid, orang surau. Orang wajib, orang surau. Tapi takdir mendahuluinya, dekat-dekat dia nak mati, dia pilih untuk buat maksiat. Dia pun buat maksiat masa dia nak mati. Fayasbiqu alaihi alkitab, ketetapan Allah mendahului dia, dia pun buat maksiat. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia pun mati dalam keadaan buat maksiat. Masa dia nak mati, dia pilih buat maksiat. Dia pun mati sebagai ahli maksiat. Nabi sambung lagi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. So orang tu jahat sangat. Kalau ikut amalan seumur hidup dia, memang nampak dia ni geng ahli neraka lah ni. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un. Sehingga jarak dia dengan neraka satu hasta ataupun satu depa. Dekat sangat masuk neraka. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, takdir mendahului dia. Sebelum dia mati, dia pergi masjid, semayang taubat, solat berjemaah. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulul jannah. Dia buat amalan terakhir yang dia buat sebelum dia mati adalah amalan ahli syurga. Dia mati terus masuk syurga. Jadi kita tak tahu. Jangan perasan pula bila saya baca hadis tadi, setiap orang yang Allah tentukan dia ke syurga, Allah mudahkan dia buat amalan syurga. Jadi kita pun, aku ni solat Jumaat lama dah, ngaji pun lama dah, masuk kelas agama banyak dah, aku di syurga rasanya. Jangan perasan macam tu pula. Kerana hadis tadi Nabi kata, setiap orang tu Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan ke syurga, Allah mudahkan dia buat amalan-amalan kebaikan. Kalau dia diciptakan ke neraka, Allah mudahkan dia buat amalan dosa maksiat. Jadi kita ni dah lama tak buat dosa, pergi masjid sokmo, masuk kelas agama sokmo, ni ada syurga ni. Waktu dah lama tak tinggal sembahyang Jumaat. Jangan perasan macam tu. Kerana apa? Kita tak tahu ending. Kalau orang tu Allah tetapkan dia di neraka, sebelum dia mati Allah akan takdirkan dia pilih nak buat maksiat. Dia pilih nak buat maksiat, maka dia jadi ahli neraka. Dalam hadis lain daripada Ibnu Majah, daripada Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tub'atsu kullu nafsin ala ma kanat alaihi. Setiap jiwa akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia masa dia mati. Kalau masa dia mati sebagai orang yang buat baik, tengah sembahyang Jumaat, tengah duduk kelas agama, tengah buat umrah, tengah buat haji, walaupun sebelum tu dia jahat, contoh, maka dia akan bangkit sebagai orang baik. Tapi kalau sebelum tu dia orang baik, dia ni kaki solat Jumaat, kaki kuliah, kaki tadarus, kaki majlis-majlis agama, contoh. Tapi sebelum dia mati, dia pilih buat maksiat. Lalu mati masa buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Maka ke akhirat nanti dia akan bangkit sebagai ahli maksiat. Okay, jadi jangan salahkan Allah. Kenapa Allah bagi dia hidayah? Kenapa Allah tak bagi hidayah? Allah bagi hidayah, Allah tak bagi hidayah kerana pilihan seseorang itu. Maka orang yang Allah Ta'ala kata sabit kepadanya kesesatan, mereka tu sebenarnya telah menjadikan syaitan-syaitan sebagai pemimpin mereka. Mereka dah buat jahat tadi, kita cerita mereka tawaf tak pakai pakaian, mereka tak makan tu, tak makan ni, sedangkan Allah bagi makan. Binatang-binatang tu Allah halalkan, mereka haramkan dengan anggap benda tu ritual keagamaan. Mereka rasa mereka buat baik. Ayat minggu depan kita akan masuk, kita berhenti dulu sekejap insya-Allah. Ayat minggu depan Allah kata apa dia? Ayat minggu depan, saya cerita ayat minggu depan. Allah kata, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang cantik masa masuk masjid, dan makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Allah tak suka orang berlebihan. Ayat 31 minggu depan. Kenapa ayat itu diturunkan? Sebab orang musyrikin Mekah ni, masa mereka buat haji ataupun umrah, mereka tak makan daging. Orang musyrikin Mekah, masa mereka buat haji ataupun umrah, tak makan daging. Kalau pakai pakaian yang comot ataupun tak pakai pakaian langsung. Kenapa tak pakai pakaian langsung? Mereka masa buat haji, buat umrah, mereka malu nak pakai pakaian yang mereka pernah pakai masa buat dosa. Mereka pernah pakai pakaian tu ketika buat dosa. Jadi mereka kata tak sesuai ni, masa buat haji, buat umrah pakai pakaian yang kita pernah pakai masa buat dosa. Jadi tak pakai pakaian. Lepas tu masa musim haji, musim umrah, tak makan daging, tak makan lemak.
makan sayur saja masa musim haji, musim umrah. Bila tanya kenapa, mereka mengatakan makanan-makanan yang unsur daging dan lemak ni menyebabkan naik syahwat. Jadi masa musim haji mana boleh naik syahwat? Masa musim haji mana sesuai makan makanan yang buat orang tu syahwat dia naik. Jadi mereka mengharamkan masa musim haji, masa musim umrah tak boleh makan makanan daging dan lemak. Adakah ajaran Islam macam tu? Mana ada? Pergi umrah, pergi haji, makan macam-macam, makin gemuk ada balik contohlah kan. Kerana apa? Kerana tak ada haram pun nak makan makanan yang tak boleh memburu je. Tak boleh memburu masa tengah ihram, tak boleh berjimat. Yang lain tu nak makan-makan. Maka orang kafir, dia reka malam-malam, tak boleh pakai baju masa tawaf, tak boleh makan daging masa umrah. Lalu mereka anggap mereka sedang buat satu ritual keagamaan yang Allah Ta'ala suka. Walhal, benda tu dianggap musrifin, berlebih-lebihan. Allah tak pernah haramkan pun, kamu haramkan. Maka itu namanya berlebih-lebihan. Allah tak pernah suruh buka pakaian masa tawaf, kamu buka pakaian, tawaf bogel, lalu menganggap itu agama. Itulah dikatakan berlebih-lebihan. Okey, kita berhenti sini dulu. Waktu antara doa yang bagus kita amalkan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kita baik, tak semestinya kita mati dalam keadaan baik. Kita tengok orang tu tak baik, tak semestinya orang tu mati dalam keadaan tak baik. Yang penting penghujung hidup kita Allah matikan kita sebagai orang yang baik. Okey, kita berhenti sini dulu, kita sambung ke depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ustaz Abu doakan. Terima kasih, Ustaz.